Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Syarah Sahih Bukhari ataupun Sahih Bukhari terjemahan dan ulasannya oleh Maulana Asri. Kita masuk kitab iman dah. Kita bicara sikit kitab iman, muqaddimah dia. Kita nak sambung sikit lagi lah. Hari ini nak bicara antara iman dan Islam dia. Antara iman dan Islam. Antara iman dan Islam. Iman tidak boleh dipisahkan daripada Islam. Kerana iman menggambarkan kepercayaan dalaman seseorang. Jadi iman itu dalam hati, dalam iman lah. Manakala Islam pula memaparkan sikap luarannya. Daripada iman itu akan terkeluarlah sikap luarannya dia. Seperti mana iman membawa erti aman, damai, tenteram, tenang dan seumpamanya. Jadi dari segi bahasa ya, ada maksud aman, ada maksud damai, tenteram, tenang. Begitu Islam juga membawa erti selamat, sejahtera, sentosa dan lain-lain lagi. Islam dengan erti-erti ini telah digunakan dengan jelas oleh Nabi SAW sendiri dalam hadis-hadis baginda SAW. Lihat umpamanya surat baginda kepada Heraklu. Sebagaimana termaktub dalam kandungan hadis yang lepas, iaitu aslim taslam. Bermaksud Islamlah kamu, nescaya kamu akan selamat. Aslim taslam. Keselamatan yang dijamin tidaklah terbatas kepada kehidupan di dunia saja. Tetapi ianya juga merangkumi keselamatan di dunia dan di akhirat. Maksud Islam, selamat dunia, selamat akhirat. Malah jaminan keselamatan tersebut juga tidak hanya terbatas kepada penganutnya saja. Bahkan ia juga meliputi keselamatan penganut-penganut agama yang lain pun selamat. Nabi SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Wal mu'minu man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Bermaksud, orang Islam ialah orang yang lain selamat daripada gangguan lidah dan tangannya. Orang beriman ialah orang lain berasa aman daripadanya, sama ada terhadap darah di diri mereka atau harta benda mereka. Hadis Ahmad, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Hibban, Hakim dan Tabrani. Sepatutnya gitulah. Hak sepatutnya lah. Hak berjadinya macam-macam dah sepatutnya selamatlah gangguan lidah, gangguan tangan Islam dah. Tidak khianat, tidak maki kata uduh ke fitnah dah, tidak dah. Okay, untuk menjelaskan lagi jaminan ini, Nabi SAW telah menganjurkan umatnya agar menyebarkan salam kepada setiap orang Islam yang ditemui. Jadi untuk jadi kasih sayang, jadi kita ni tidak jadi nak khianat korang sikit rasa nak khianat korang ni. Kita kena sentiasa bersalin. Kalau kita sentiasa bersalin, dia akan sejuk-sejuk dia. Kita akan saling selamat menyelamatkan lah. Yang menguraikan kepanasan tu lah. Nak balah gapo tu jadi kurang sikit. Kerana maksud salam sejahtera ke atas kamu, Assalamualaikum, ialah jaminan keselamatan daripada gangguan pemberi salam. Bagi beri salam ni nak jamin. Dia kata nak beri selamat pada kamu dah. Doa satu, lepas tu dia pun jamin nak beri selamat. Kepada penerimanya nak beri selamat lah dah. Begitu juga sebaliknya harapan pemberi salam daripada penerimanya, harapan keselamatan juga. Bila penerima salam menjawab salam, berarti ia juga memberi jaminan keselamatan kepada pemberi salam. Itulah interpretasi dah, huraian Islam yang sebenarnya, lambang Islam ataupun huraian pada Islam yang sebenarnya. Iaitu jaminan keselamatan luaran secara khusus, sementara makna iman pula ialah jaminan untuk kedamaian dan ketenteraman jiwa. Iman ni ia akan jadi damai, tenang jiwa dah, tenteram jiwa dah. kalau kurang kak, ia akan jadi stres. Nah. Kenisbah di antara iman dan Islam. Apakah perkataan iman dan Islam itu membawa maksud yang sama atau ada perbezaan di antara kedua-duanya dah? Iman dan Islam ada beza ke tidak dah? Jika dilihat kepada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, anda akan dapati penggunaan dua perkataan ini ada kalanya sebagai dua perkataan yang sama artinya. Ala sabilit taraduf. Ala sabilit taraduf. Jadi ada tu yang sama lah. Erti sama, taraduf. Ada kalanya sebagai dua perkataan yang berbeza dan berlainan artinya. Ala sabilit tabayun. Tabayun. Ataupun berbeza lah. Tabayun. Dan ada kalanya pula sebagai dua perkataan yang bermasuk masukan. Artinya sebagai ala sabilit tadakhul. Saling masuk. Saling sokong masuk lah. Okay, kita bincang lah. Menurut istilah ilmu mantik. Ilmu mantik ni asalnya daripada luar Islam juga dah. Lepas tu masuk ulama ilmu mantik untuk faham nas Al-Quran hadis lah. Ada yang melampau, over juga. Ada okey lah. Kita boleh guna dan kalau kita nak faham kitab-kitab hadis ni,
Ulama-ulama syarah hadis banyak guna ilmu mantik ni. Kalau kita tak faham agak, tak mengaji agak, rasa pening sikit lah istilah dia. Kalau sekadar belajar bahasa Arab ni. Jadi ilmu mantik hubungan di antara dua perkataan atau pengertian dipanggil nisbah. Dua perkataan, hubungan dua perkataan atau pengertian dipanggil nisbah. Jadi nisbah di antara dua perkataan iman dan Islam itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sama ada nisbah taraduf dan tasawi, atau nisbah tabayun dan ikhtilaf, atau nisbah tadakhul dan umum khusus mutlak ni. Ni istilah mantik lah. Dah. Ibn Nawawi kurang sikit guna dah. Dia tak minat mana dah. Seolah-olah macam anti kau kan lah. Dia tak guna mana ilmu mantik. Tapi kalau kita baca Fathul Bari ke Ibn Hajar Asqalani banyak guna mantik lah. Kalau kita tak erti kita tak faham apa dah. Umum khusus mutlak ni. Nisbah tadakhul, nisbah tabayun, nisbah taraduf tasawi dan nisbah tabayun ikhtilaf. Jadi benda ni dia kata ilmu alat dah. Ilmu alat yang kena mengaji dah. Jadi ilmu alat ngaji bukan ilmu alat ni saja, kena belajar ilmu usul hadis, ulama hadis juga. Tidak tak faham lah, jadi canggung dah. Ya ada benda yang kita kata tengok hebat bahasa Arab dah. Dah biasa orang kata enggak dia ilmu bahasa Arab tinggi hebat, ya akan jadi hebat lah ilmu lain. Tapi tidak gitulah. Ulama-ulama dulu setengah tu hebat bahasa Arab tapi lemah ilmu ulumul hadis, tak juga dah. Begitu juga ni. Kalau belajar ilmu ulumul hadis tapi tak reti istilah mantik, yang akan jadi masalah nak faham syarah-syarah hadis. Kitab-kitab syarah hadis yang besar lah. Okay, nisbah umum khusus min wajhin tidak dapat dibuktikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Pula dah dia kata nisbah umum khusus min wajhin tidak dapat dibuktikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Pula dia kata dah. Tahulah ni kaedah ilmu mantik. Okay, Imam Ghazali misalnya hanya menerima 3 bentuk nisbah saja untuk perkataan imam dan Islam selain umum khusus min wajhin lah. Jadi umum khusus min wajhin ni tidak termasuk dalam bab ni lah. Tak boleh. Imam dan Islam tu kita boleh guna lah. Okay, bukti adanya nisbah taraduf dan tasawi pada perkataan iman dan Islam. Dah. Sama erti dan sama lah. Sama erti lah kita kata dah. Antara bukti dua perkataan itu digunakan dalam bentuk nisbah taraduf dan tasawi ialah dua firman Allah ini. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Bermaksud setelah sampai utusan kami ke tempat itu dah, kami perintahkan mereka mengeluarkan orang-orang beriman yang tinggal di situ. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Sesudah diperiksa, maka utusan kami tidak mendapati di situ melainkan sebuah rumah sahaja yang ada penghuninya dari kalangan orang Islam yang beriman kepada Nabi Lut dah. Fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Jadi masa nak kena hukum azab kepada kaum Lut ni, tadi hak berimannya sebuah rumah saja dah. Itulah keluarga Nabi Lut dah. Surah Az-Zariyat ayat 35 hingga 36. Waqala Musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa'alihi tawakkalu in kuntum muslimin. Bermaksud, dan Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau sungguh kamu beriman kepada Allah, maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya, kepada Allah lah. Jika betul kamu orang Islam, berserahnya berserah diri bolak-balik kepada Allah. In kuntum muslimin. Mula kata in kuntum amantum. Lepas tu in kuntum muslimin. Lepas tadi juga man kana fiha minal mu'minin. Lepas tu ghairu baitin minal muslimin. Jadi seolah sama maksudlah taraduf tasawi. Dalam kedua-dua contoh di atas, mukmin dan muslim dikatakan pada orang-orang yang sama. Dia lah orang beriman, dia orang Islam. Dia orang Islam, dia lah orang beriman juga dah. Mula sebut beriman, lepas tu sebut muslim, Islam, tapi orang sama saja dah. Ni panggil orang yang sama dah. Ini menunjukkan nisbah di antara dua perkataan ini adalah nisbah taraduf dan tasawi. Jadi nisbah dia sama lah, benda tu sama dah. Taraduf dan tasawi ni sama makna dah. Okey, bukti adanya nisbah tabayun dan ikhtilaf pada perkataan iman dan Islam. Ada perbezaan lah. Ada maksud yang berbeza, yang berlainan. Ini panggil nisbah tabayun dan ikhtilaf. Antara bukti dua perkataan itu ada digunakan dalam bentuk nisbah tabayun dan ikhtilaf yang berbeza maknanya ialah firman Allah berikut. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Bermaksud orang-orang Arab berkata, kami telah beriman. Katakanlah, wahai Muhammad, kamu belum beriman.
Janganlah berkata demikian, tapi sementara iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu. Jangan duk kata beriman lagi lah. Betul-betul beriman, tak masuk lagi iman dah. Berkatalah saja kami telah Islam. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, zahir dan batin, Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun pahala amalanmu. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Hujurat ayat 14. Jadi mula masuk tu iman tak kuat lagi lah. Iman tak masuk sekadar Islam dulu lah. Lepas tu iman akan meningkat lah. Apabila meningkat amal perbuatan zahir yang buat dulu, walaupun bukan penuh dengan iman, dia diterima lah. Diterima dah. Maksud iman di sini ialah membenarkan dengan hati. Itu dinafikan dah. Betul-betul beriman dengan hati tu, percaya dengan hati tu dinafikan. Dan maksud Islam pula ialah pengakuan dengan lidah dan mengamalkan ajaran Islam dengan anggota badan secara zahir lah. Itu tidak dinafikan, bahkan dikatakan telah ada pada mereka. Jadi mereka semuanya berikut Islam belaka, bayar zakat ke apa, tapi hati perut dia tak betul-betul percaya lagi dah. Ada keraguan lagi dah. Tapi dia ni tetap kena teruskan lagi sehingga imannya akan meningkat sedikit demi sedikit dengan ilmu dengan pengamalan dan apa yang akan meningkat sedikit demi sedikit iman dia. Lepas tu barulah dia semakin kuat iman dia dah. Hak masa dia buat tak berapa iman kuat tu tetap diterima pahala je dah. Boleh pahala juga. Okay, hadis Jibril yang mengandungi penjelasan Rasulullah SAW tentang iman bahawa ia adalah kepercayaanmu kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kemudian dan kepada takdir ketentuan Allah, baik atau buruknya. Islam pula ialah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji ke Baitullah. Jika engkau mampu pergi ke sana, jelas menunjukkan nisbah di antara iman dan Islam adalah nisbah tabayun ikhlas, berbeza dah. Kalau ikut hadis hak cerita rukun iman rukun Islam tu lain lah. Rukun iman tu cajalah Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kemudian, qada dan qadar, tak baik dan buruk dah. Tu iman dah. Tapi kalau Islam pula hadis tu sebut syahadah ni, lepas tu sembahyang, lepas tu zakat, lepas tu puasa, lepas tu haji dah. Jadi berlain ni antara rukun iman dan rukun Islam. Ni panggil tabayun, nisbah tabayun dan ikhtilaf, iaitu berbeza maksud antara iman dengan Islam. Iman berkaitan dengan kepercayaan dalam hati lah, dan Islam berkaitan dengan amalan berupa ucapan dan perbuatan anggota badan. Okay, bukti adanya nisbah tadakhul dan umum khusus mutlak pada perkataan iman dan Islam. Ni masuk, saling masuk, memasuki dah. Ataupun kata bermasuk-masuk ke dah. Nisbah tadakhul dan umum khusus mutlak. Antara bukti dua perkataan itu adalah digunakan dalam bentuk nisbah tadakhul dan umum khusus mutlak, ialah sabda Rasulullah SAW. Apabila ditanya ayyul amali afdal, apakah amalan yang paling utama, beliau SAW menjawab imanun billah wa rasulihi, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi iman tu masuk biasanya rukun iman dah. Bukanlah amalan yang afdal. Jadi amalan ni zahir itu adalah Islam, tapi sini kata Nabi kata imanun billah wa rasulihi, itu amalan paling afdal, paling utama dah, ayyul amali afdal. Hadis Bukhari, Ahmad, Abu Awanah, Ibnu Syaibah, Baihaqi dan lain. Pada ketika yang lain pula ada apabila ditanya fa ayyul islami afdal, Islam manakah yang paling utama, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab al-iman, imanlah. Riwayat Ahmad, At-Tabrani, Abdul bin Humaid, Abdul Razak dan lain-lain. Nisbah ini baru akan wujud apabila anda menerima iman, bererti menerima dan percaya dengan hati saja. Jadi ada soalan lain, fa'il Islam afdal, tapi Nabi jawab iman. Gitulah. Jadi nisbah ini baru akan wujud apabila anda menerima iman, bererti menerima dan percaya dengan hati saja. Tempat khususnya ialah di hati. Itu asas-asasnya lah. Islam pula ialah mempercayai agama Allah yang dibawa Rasulullah SAW dengan hati, mengakuinya dengan lidah dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi Islam ni penuh hati, lidah dan anggota badan. Artinya ialah Islam lebih umum daripada iman. Islam ni semua sekali. Amalan dalam hati pun Islam. Iman ni hati lah kira. Sehingga boleh dikatakan bila ada Islam mestilah ada iman. Tapi tidak semestinya bila ada iman maka ada Islam semua sekali. Tidak mestilah. Tidak mesti je buat Islam seluruh semua sekali. Sebetulnya iman dan Islam itu ada hakikat syar'iyahnya dan hakikat lughawiyahnya secara berasingan. Iman berarti percaya dengan hati kepada perkara-perkara tertentu. Islam pula berarti melaksanakan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah.
Bagaimanapun kedua-duanya saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi iman dan Islam ni saling melengkapi dah. Kalau orang ngaku beriman, tiba-tiba tak semaya, tak kuat iman dia dah. Ataupun roboh terus ya. Tak jadi Islam dah. Adanya kepercayaan semata-mata tidaklah akan menjadikan seseorang mukmin yang sempurna dan sejati tanpa melakukan apa-apa ucapan dan amalan yang direstui oleh Allah. Demikian juga adanya pelaksanaan tuntutan syariat semata-mata tidaklah akan menjadikan seseorang muslim yang sempurna dan sejati tanpa adanya kepercayaan dan keimanan yang sempurna terhadap akidah dalam jiwanya. Ada setengah orang semaya tapi dia munafik, dia tak percaya apa tak. Dia anti pada Islam tak. Jadi orang ini jadi dia tidak beriman lah dah. Islam secara zahir saja dah. Jika dua perkataan ini digunakan serentak di satu tempat atau ditanya tentangnya, ketika itu hakikatnya adalah berbeza dah. Kalau Islam dan iman tu guna dalam satu ayat, kita kata serentak guna, maka maksud berbeza dah. Dengan kata lain, nisbah di antara keduanya adalah nisbah tabayun dan ikhtilaf. Nisbah tabayun dan ikhtilaf. Kalau berbuh serentak, berbuh dalam satu ayat, satu serentak lah. Antara contoh penggunaan nisbah ini untuk iman dan Islam ialah hadis Jibril yang telah dikemukakan tadi dah. Jadi hadis Jibril itu disebut rukun iman lain, rukun Islam lain dah. Jika dua perkataan ini tidak digunakan serentak di satu tempat dan tidak juga ditanya tentangnya, ada kemungkinan juga kedua-duanya digunakan dalam bentuk nisbah tadakhul dan umum khusus mutlak. Ada jugalah kemungkinan dia nisbah masuk belakang dah. Iman boleh masuk Islam, sebut Islam itu masuk iman, sebut iman itu masuk Islam. Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahmatullah alaih berkata dah, makna iman dan Islam tidak berbeza jika keduanya disebutkan secara berasingan. Tak berbeza lah. Tidak serentak berbeza. Tapi ia akan berbeza apabila keduanya disebutkan bersama-sama di satu tempat yang sama dah. Kata Hafiz Ibn Rajab seterusnya, fal iman wal Islam ka ismul faqir wal miskin. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Bermaksud perkataan atau pengertian iman dan Islam itu seperti perkataan atau pengertian fakir dan miskin. Fakir pun sama dengan miskin kalau berbuah. Kalau kedua-duanya disebutkan bersama-sama, hakikat keduanya akan berbeza. Fakir lain, miskin lain. Dan kalau kedua-duanya tidak disebutkan bersama, maka keduanya boleh bermasuk-masukan. Maksud yang sama. Kalau sebut fakir itu masuk miskin. Kalau masuk miskin, masuk dia fakir juga dah. Kalau tak berbuah, serentak. Okey, lepas tu masuk beliau ialah nisbah tadakhul boleh berlaku di antara keduanya saling masuk-masuki ke kadang. Fakir masuk dalam miskin dah. Kalau sebut fakir, masuknya miskin juga. Kalau sebut miskin, masuk fakir juga dah. Kalau tak bubuh sekali dah. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka 115, Umdatul Qari jilid 1 muka 109, Fathul Mulhim jilid 1 muka 428 hingga 429, Kasful Bari jilid 1 muka 106 hingga 108, Nasrul Bari jilid 1 muka 182 hingga 183, Tanzimul Ashtad jilid 1 muka 29 hingga 30. Habis dah. Okey, pendapat pelbagai firqah tentang hakikat iman sama ada ia basit atau murakkab. Dah, basit. Maksudnya tokoh gitulah, atau murakkab ada komponen atau pecah-pecah gitu dah. Tersusun. Terlebih dahulu perlulah sekali diketahui bahawa firqah Islam atau al-firaqul Islamiyah. Al-firaqul Islamiyah itu ialah kelompok-kelompok manusia yang mendakwa diri mereka sebagai Islam dan mendakwa berakidah dengan akidah Islam. Sama ada ia benar dalam dakwaannya ataupun tidak benar. Untuk mengetahui sama ada ia benar ataupun tidak, perlulah dirujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang dilakukan oleh Bukhari dalam kitab Al-Iman ini. Oleh kerana Imam Bukhari dalam tajuk-tajuk bab di bawah kitab Al-Iman ini sering kali membantah, mengkritik, menegur dan mendedahkan kekarutan fahaman dan pegangan firqah-firqah tertentu. Tetapi beliau hampir-hampir tidak menyebut langsung dengan terang nama firqah-firqah itu. Tak berbuh nama dah. Imam Bukhari tak berbuh nama. Maka elok sangatlah jika pengenalan ringkas diberikan tentang firqah-firqah berkenaan, supaya apa yang diisyaratkan oleh Bukhari dalam tajuk bab yang diadakannya dapatlah ditangkap dengan mudah dan tepat. Dapat kita faham dengan mudah lah. Pertama yang dicari golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah. Walaupun Imam Bukhari tak sebut nama, kita tahulah ada golongan Murji'ah dalam hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari. Tajuk-tajuk babnya kita pasal golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah ni. Murji'ah adalah salah satu kelompok yang muncul di permulaan sejarah Islam. Ia hampir-hampir tidak wujud lagi hari ini sebagai satu komuniti yang besar lah. Kalaupun ada, hanyalah dalam bentuk amalan individu yang tidak popular lagi dengan nama tersebut. Jadi kalau nak cari Murji'ah ni tak ada lah. Tapi ajaran-ajaran dia ada meresap dalam masyarakat Islam. Mereka tidak menghukum apa-apa terhadap mana-mana orang Islam yang melakukan apa saja dosa.
malah menangguhkan keputusan mengenainya hingga ke hari kiamat. Jadi buat dosa pun tak ada masalah. Email tak jejah. Ini murji'ah lah. Contoh liberal, Islam liberal ke apa lebih kayak gitulah dah. Dalam kepercayaan mereka, orang Islam tidak akan kehilangan imannya dengan sebab melakukan dosa apa sekalipun. Dosa banyak mana, buat apa, besar setengah mana pun tidak akan hilang iman dia dah. Selagi dia Islam, dia masih ada harapan untuk selamat di akhirat kelak. Orang Islam akan terus masuk syurga walaupun tidak pernah melakukan apa-apa ketaatan. Dan dia sekali-kali tidak akan masuk neraka meskipun telah melakukan dosa-dosa besar di sepanjang hayatnya. Itu murji'ah dah. Sikap mereka tidak keras seperti golongan Khawarij tidak keras dah. Yang menghukum pelaku dosa besar sebagai kafir dah. Jadi orang Khawarij ni buat dosa kafir dah. Oh ni pula buat dosa setengah mana tak kafir dah. Jadi dia tidak ekstrim lah. Kalau murji'ah ni, Khawarij yang ekstrimnya. Jogan kata mereka ialah la tadurru ma'al iman ma'siyatun kama la tanfa'ut ta'ah ma'al kufri. Bermaksud maksiat tidak menjejaskan iman sebagaimana ketaatan tidak berguna dalam kekufuran. Dan maksiat tak punah iman. Taat pula tidaklah boleh jejah nak lawan kufur pedak dah. Lepas tu ada kaedah lagi, innal mu'min wa in 'asa la yadkhulun nar. Bermaksud sungguhnya orang mukmin tidak akan masuk neraka walaupun ia melakukan maksiat. Tu slogan dia lah. Hadis dia bawa slogan sama. Iman menurut Murji'ah tidak lebih daripada nama kepada membenarkan agama Islam dengan hati saja, tasdiqul bil jinan. Semata-mata dah. Pengakuan dengan lidah, iqrar bil lisan, dan amal bil arkan, melakukan suruhan agama dengan anggota badan. Bagi mereka bukan syarat dan bukan juga juzuk sebahagian daripada iman lah. Buat amal agama bukan sebahagian daripada iman. Yang seterusnya golongan yang kedua, golongan Karramiyah. Golongan Karramiyah. Al-Karramiyah adalah pengikut Abi Abdullah Muhammad bin Karram As-Sijistani, meninggal 255 Hijrah. Al-Karramiyah. Mereka mempunyai banyak sekali bid'ah akidah. Antaranya ialah mereka percaya Allah itu berjisim dan iman hanyalah pengakuan dengan lidah semata-mata sahaja dah. Firqah Karramiyah berpendapat iman hanya nama kepada iqrar bil lisan atau pengakuan dengan lidah sahaja. Itu mereka lah. Mengaku kebenaran agama Islam dengan lidah sahaja sudahlah memadai untuk seorang manusia selamat dari neraka mengikut mereka dah. Sama ada ia disertai tasdik pembenaran, iaitu membenarkan agama Islam dengan hati ataupun tidak benar dah. Munafik pun tetap masuk juga syurga lah mengikut mereka dah. Kita masuk Islam lagi dah. Okay, yang ketiganya golongan Jahmiyah. Al-Jahmiyah adalah pengikut Jaham bin Safwan, meninggal 128 Hijrah. Firqah Jahmiyah berpendapat iman adalah nama kepada ilmu pengetahuan. Iman ni ilmu dah. Ma'rifah lah. Tentang kebenaran agama Islam. Sama ada secara ikhtiari ataupun bukan ikhtiari, dengan usaha kata usaha dah. Apabila seorang mengetahui Islam adalah benar dan ia adalah agama Allah, itu bererti dia sudah pun beriman dah, walau tak sebut tak mengucap. Imannya bahkan sudah sempurna tanpa perlu terikat dengan hukum-hukum syariatnya. Hukum akal syariat tak ada kaitan bagi dia lah. Berdasarkan fahaman dan kepercayaan golongan ini, Hiraqlu dan Abu Talib sudah tentu dikira sebagai Muslim. Kerana mereka juga mengetahui kebenaran agama Islam. Pengetahuan mereka bahkan merupakan pengetahuan ikhtiari sahaja dah. Okay. Padahal firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ini jelas menolak pendapat mereka dah. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Bermaksud dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, yakni Al-Quran, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, yakni kitab Taurat. Sedangkan mereka sebelum itu sentiasa memohon kepada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik dengan kedatangan seorang Nabi pembawa kitab itu. Setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui kebenarannya, iaitu Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, mereka mengingkarinya. Maka dengan yang demikian itu laknat Allah lah menimpa orang kafir ingkar itu. Surah Al-Baqarah ayat 89. Jadi tak apa kira Jahmiyah ni tahu saja dah, tahu saja dah. Tak kira lah dia ikhtiar usaha ke tak usaha apa. Jadi dia sekadar tahu tu saja dalam hati perut dia, makrifah dia saja, kira dia Islam lah. Kira bila iman dah, iman dia tu makrifah dah, mengikut Jahmiyah saja lah.
Jadi orang yang tahu kebenaran ni orang Yahudi, Heraklius kita bincang sebelum ni tahu Nabi Muhammad tapi tak usah beriman, tak mengucap, tak termasuk salah lah pendapat Jahmiyah ni lah. Okey, golongan Khawarij. Khawarij adalah salah satu firqah tertua dalam sejarah awal Islam lah. Mereka kemudiannya terbahagi pula kepada beberapa puak. Golongan ini berpendapat iman adalah gabungan 3 rukun, iaitu tasdiq bil jinan, menerima dan benarkan dengan hati, al-amal bil arkan, melakukan suruhan agama dengan anggota badan, dan al-iqrar bil lisan, mengaku dengan lidah. Ini rukun iman lah. Ikut Khawarij. Oleh kerana mereka menganggap al-amal bil arkan sebagai juzuk hakiki, komponen sebenar dan asas iman yang tidak dapat dipisahkan. Mereka menghukum kafir terhadap orang yang meninggalkannya, benda wajib ke apa tinggal kafir teguh. Orang yang melakukan dosa besar bahkan akan kekal dalam neraka menurut mereka. Seterusnya golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah juga satu firqah kumpulan lah yang muncul di permulaan sejarah Islam dah. Mereka percayai iman adalah gabungan 3 rukun tersebut juga dah. Tetapi seseorang yang tidak mengamalkan amalan agama tidaklah sampai menjadi kafir teguh dah. Ia sebagaimanapun telah terkeluar dari sempadan iman, adalah di antara sempadan iman dan sempadan kekufuran. Nah, jadi dia orang tak mengamal perintah agama ni duduk tengah-tengah dah. Iman dan kufur dah. Manzilatan bainal manzilatain ni. Manzilah bainal manzilatain ni adalah slogan Mu'tazilah. Tengah-tengah. Daripada segi ini tiada perbezaan di antara Mu'tazilah dan Khawarij. Cuma Khawarij mengatakan pelaku dosa besar menjadi kafir, Mu'tazilah pula mengatakan ia menjadi fasik sahaja dah. Bukan Khawarij lagi dah. Lihat Fathul Mulim jilid 1 muka 434, Fadlul Bari jilid 1 muka 245, Lami' ad-Darari jilid 1 muka 3 dan 533, Kashful Bari jilid 1 muka 574 hingga 579, Tanzimul Ashtad jilid 1 muka 2 hingga 28. Okey, golongan Ahli Sunnah. Golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Golongan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW sebagai kelompok yang selamat, Al-Firqatun Najiyah. Ketika ditanya tentang kelompok yang selamat, Rasulullah SAW menjawab Al-Jamaah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, At-Tabarani dan Ibnu Abi Asim. Pada ketika yang lain pula baginda SAW menjelaskan tentang kelompok yang selamat itu, Firqatun Najiyah, dengan bersabda, Ma ana alihi wa ashabi. Bermaksud mereka ialah golongan yang mengikutiku, ikut Nabi lah, dan para sahabatku, ikut hadis Nabi dan sahabat Nabi lah. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim, At-Tabarani dan Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Mereka dikatakan kelompok yang selamat kerana berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta menjadikan para sahabat baginda sebagai generasi contoh. Golongan inilah merupakan majoriti umat Islam di dunia hari ini. Di dunia umat Islam di dunia dari dahulu hingga ke hari ini lah. Itu majoriti umat Islam lah. Jika diperhatikan dengan saksama, golongan inilah yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan tepat dan praktikannya sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Ahli-Sunnah terlibat secara langsung dalam perbahasan ilmu akidah. Di kalangan Ahli-Sunnah wal Jamaah, tokoh-tokoh terlibat secara langsung dalam perbahasan ilmu akidah, ilmu tauhid. Ilmu tauhid dan ilmu akidah secara ringkasnya dapat dibahagi kepada 2 kumpulan saja, iaitu golongan Ahli Hadis dan golongan Mutakallimin. Tokoh golongan Ahli Hadis ialah Imam Ahmad bin Hanbal meninggal 241 Hijrah. Ni tokoh ulama hadis yang terlibat dalam bahalah ilmu kalam ni lawai lah. Kerana itu mereka juga dikenali dengan golongan Hanabilah. Di zaman sekarang ini mereka juga disebut sebagai golongan Salafiyah, kerana kecenderungan mereka berpegang dengan akidah salaf sahaja. Yang keduanya golongan Mutakallimin, iaitu terbahagi pula kepada 2 kumpulan besar pula, iaitu Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Tokoh utama Al-Asy'ariyah ialah Abul Hasan Al-Asy'ari meninggal 330 Hijrah, dan tokoh utama Al-Maturidiyah pula ialah Abul Mansur dan tokoh utama Al-Maturidiyah pula ialah Abul Mansur Al-Maturidi meninggal 333 Hijrah. Dan Imam Abu Hasan Asy'ari dan Ibn Mansur Maturidi hidup sezaman dengan Imam Tahawi, seorang tokoh ahli hadis juga. Okey, ahli hadis lebih mengutamakan dalil sam'iyat atau dalil naqli berbanding dalil aqli dalam persoalan akidah. Dia tak usah guna ilmu akal, hukum akal lah. Pasal hukum akal tu ada teori dia mengikut cara berfikir orang Aristotle, Plato dah. Mereka pada umumnya berpegang dengan zahir nas tanpa mentakwilkannya lah. Itu ulama salah. Dan menyerahkan makna sebenarnya kepada Allah SWT saja, terutamanya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan perkara-perkara ghaibiyat. Tokoh-tokoh ulama salaf dari kalangan muhaddisin dan imam-imam mazhab selain Imam Ahmad juga menjadi rujukan mereka seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Golongan Mutakallimin pula menjadikan dalil sam'iyat dan aqaliyat, cara berfikirlah.
Kedua-duanya sekali sebagai asas itidlal pendalilan mereka. Sesuatu yang telah sabit terbukti dengan Al-Quran dan hadis diperkuatkan mereka dengan dalil akli pula. Dan nas mutasyabihat yang mungkin sekali menimbulkan keliruan pada akal manusia ditakwil mereka dengan takwil-takwilan sewajarnya lah. Ni anggaplah dah. Sehingga hilanglah keliruan dan tunduklah akal pada dalil-dalil naqli. Jadi gitulah golongan mutakallimin. Kita kadang-kadang payah nak menyesatkan dah. Tapi hakikatnya dia ambil daripada sistem istidlal, cara berfikir, cara berhujah, cara kafir dululah, iaitu Aristotle. Plato ni. Dia Plato lah. Tapi gitulah, nak tolak satu perkata pun itu telah masuk ke dalam dunia Islam. Cumanya ada ulama-ulama ni walaupun dia guna kaedah Aristotle, dia telah ambil dalil supaya tidak lagi jauh dah. Gitulah. Dah. Tapi asal-asal dia, kalau kita nak pakai asal memang sesat belaka, banyak sesat ni. Mantik pun sesat lagi kau dah. Pasal dia pada cara berfikir gitu juga, tambah-tambah ilmu kalam ni. Ilmu kalam ni bicara akidah tapi guna cara berfikir Aristotle. Kalau nak kira asal juga, boleh terhekapi sesat lah. Kita kena insaf dengan adalah ulama kita hak silap-silap tu ramai lah. Kita kira pergi akidah salah, betul kan? Lihat Ittihaf Sadatul Muttaqin jilid 2. Okey, jadi kita sekat tu lihat Ittihaf Sadatul Muttaqin jilid 2 muka 6, Syarah Nawawi ala Sahih Muslim jilid 2 muka 19 dan jilid 6 muka 39 hingga 37, Kashful Bari jilid 1 muka 559 hingga 551, Nasrul Bari jilid 1 muka 173 hingga 174. Okey. Jadi kita baca sekat tu dulu lah. Lepas ni pula kita sambung pelaku dosa besar ni kafir atau tidak. Pembicaraan lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.